Jantan-jantan durjana ni, durjana terus. Jadi itulah di antara niat saya belajar silat ini. Lillahi ta'ala, memang ada, memang sangat-sangat ada, bukan tak ada, memang sangat-sangat ada. Dan kalau sekarang ni bukan orang-orang biasa, orang-orang hebat, engineer, datuk, orang-orang kaya raya yang datang, muka-muka grade A, maksudnya muka-muka model, muka-muka Kazakhstan. Memang lillahi ta'ala saya cakap, memang ya. Kesempatan saya dalam dunia silat sebenarnya lillahi ta'ala lah. Bila saya banyak kena bully, saya banyak kena tipu, saya banyak sangat orang ambil kesempatan dengan saya. Bila saya buat kerja, saya tolong orang ambil kesempatan, orang tipu saya. Ya, macam-macam. Jadi saya rasa tergerak hati saya nak mendalami ilmu persilatan. Ya, sebab bukan saya nak melawan orang ke, saya nak jadikan saya tak. Sebab saya nak, kalau apa-apa yang terjadi pada saya, manalah tahu kan, saya boleh mempertahankan diri saya dan saya nak orang respect dengan saya. Maksudnya, Cikgu Eri dia macam ni pun, dia ada juga keazaman nak belajar silat. Walaupun dia patah riuk pun, dia gigih juga nak karate, jubin-jubin sampai berdarah-darah tangan saya. Boleh tanya dengan Cikgu Zizo, saya karate jubin sampai terbelah. Walaupun saya sendiri tak yakin, rupa-rupanya saya boleh juga. Saya boleh buat. Cuma saya bagi tahu dengan Cikgu Zizo, saya kata, Tok Guru saya kata, saya tak nak kejar bengkung. Sebab dalam silat kan ada bengkung, macam tali pinggang belt kan. Saya tak kejar bengkung sebab saya belajar silat ni untuk diri saya, untuk keselamatan diri saya. Sebab bengkung-bengkung ni pada yang muda-muda. Macam saya ni dah 44 tahun, dah berumur ni, saya anggap saya belajar silat ni pertama untuk memantapkan lagi dalaman saya supaya saya ni tak takut. Supaya saya sentiasa boleh berdepan dengan masyarakat. Apatah lagi berdepan dengan orang yang suka nak ambil kesempatan dengan saya. Bila dia tengok saya ni terlembik kan, mulalah dia nak mengorat saya, mulalah dia nak kenakan saya, mulalah macam-macam ayat-ayat power. Ya, betul. Saya sampai ditawar 125,000 US dollar. Ya, dan last year untuk saya berhijrah ke luar negara, untuk saya jalani pembedahan, untuk saya menjadi isteri kepada salah seorang pengarah filem porno. Ya, sampai begitu sekali cabaran saya. Jadi banyak lagi ya cabaran-cabaran bila saya ni orang kata dah berhijrah. Sebab itu bila saya melibatkan dalam dunia persilatan ini, sekurang-kurangnya, manalah tahu kalau saya keluar pergi mana-mana kan, ada lelaki-lelaki yang konon-kononnya dia tengok saya ni dah slim-slim ni kan, dia nak ngorat saya, dia nak usik saya. Sekurang-kurangnya saya bolehlah bagi penangan tumbuk saya ni 2-3 dah kan. Dapatlah juga kat mukanya. Kalau dah lebih-lebih lah kan, sampai nak pegang-pegang buntut saya, pecah kan. Itulah dianya yang saya rasa saya kena belajar silat. Jadi tak ada jantan-jantan durjana ni, durjana terus. Jadi itulah di antara niat saya belajar silat ini. At the same time, bila saya dah belajar silat ni, saya fikir untuk mengelak daripada generasi baharu terjebak dalam dunia LGBT, salah satu alternatifnya adalah dengan menyertai seni silat gayung. Salah satu orang kata alternatif untuk mengelak daripada mereka membuang masa, daripada terjebak dengan kawan-kawan yang tak berguna. Why not kita join kelas silat, boleh share dengan saya boleh bantu apa yang termampu bersama dengan Tok Guru saya. Itulah sebabnya saya mengadakan kelas silat, insya-Allah tak lama lagi di sini. Sebelum ni memang dah buat dah, sebab stuck disebabkan PKP lah. Ada lagi soalan? Sikit lah. Kita berbicara tentang cabaran ni. Godaan teman lelaki ni itu kuat kan? Sikit lah kan? Ni ada yang dia membawa. Lillahi ta'ala, memang ada, memang sangat-sangat ada, bukan tak ada, memang sangat-sangat ada. Dan kalau sekarang ni bukan orang-orang biasa, orang-orang hebat, engineer, datuk, orang-orang kaya raya yang datang, muka-muka grade A, maksudnya muka-muka model, muka-muka Kazakhstan. Memang lillahi ta'ala saya cakap, memang ya, terus terang, saya frankly speaking lah saya cakap. Namun apa yang menjadikan pegangan pada saya fikir
Saya takut nanti mati saya macam mana. Kalau saya ikut nafsu saya okey je. Sebab engineer, datuk, siapa tak nak kaya. Tapi saya fikir, kaya nanti mati saya macam mana. Sebab itu saya tak berubah. Saya tak ada buat perubahan dekat dada saya. Saya tak ada pakai perempuan. Walaupun saya boleh, dengan gaya saya sekarang ni, dengan body saya dah slim ni, saya boleh pakai baju perempuan. Senang-senang je. Setakat payudara ni saya boleh pakai span. Tapi Alhamdulillah, boleh tanya orang sekeliling saya, tak pernah lagi saya pakai baju kurung. Ya? Antaranya wang ringgit lah. Wang ringgit, lepas tu nak kahwin dengan saya. Nak kahwin senyap-senyap lah. Kan kat Malaysia ni tak boleh kahwin kan. Jadi maksudnya nak bela saya lah, nak bagi saya rumah, apartment, nak jadikan saya ni isteri yang kedua. Jadi tu yang saya, Lila Ta'ala, saya tak bohong. Sebab ini adalah apa yang berlaku pada saya. Tokey supermarket, engineer. Jadi orang-orang yang bagi saya dulu tak wujud. Dulu tak wujud ni. Bila kita dah jadi baik ni, bila kita dah nampak exposure dah more, ya, sebagai aktivis ni, orang-orang yang berkedudukan ni mula datang. Sebab saya ni seorang berjiwa pengasih dan penyayang. Saya suka mendengar masalah, tak kira lelaki ke perempuan. Jadi bila saya mendengar keluhan lelaki ni, kadang-kadang dia salah faham. Dia ingat saya ni orang kata nak menumpang kasih. Saya bukan nak menumpang kasih. Saya nak membantu mengikut kemampuan saya. Sebab saya cikgu sekolah. Saya ni orang kata seorang guru yang sentiasa berhadapan dengan masalah yang dihadapi oleh anak-anak di sekolah. Jadi kita fahamlah kan, anak-anak daripada keluarga yang berpecah, anak-anak yang tak ada ayah, tak ada mak. Jadi itu yang jiwa saya jadi terdorong ke arah untuk nak membantu lelaki-lelaki dan perempuan-perempuan. Dan saya juga yang tadi Haji itu tadi adalah salah seorang peserta, bukan peserta lah, maksudnya manusia orang yang saya bantu menjodohkan dengan kakak tim sihat. Dan ramai lagi senarai. Saya dah ada senarai dah. Sebab orang lelaki ni kan semuanya mengorak saya. Tapi saya twist. Saya cakap, sabar ya bang, saya nak tengok calon-calonnya. Pasalnya saya kata, tak guna abang nak bercinta dengan saya, bukan boleh kahwin. Saya ada kakak-kakak yang kosong, saya boleh bantu. Jadi saya berkongsi pahala, mendirikan masjid. Saya punya impian dan azam saya suka tolong orang. Dan salah seorangnya tadi itulah yang Haji tadi. Dan isterinya tadi Kak Imah. Mereka yang saya pertemukan dengan menggunakan platform senaman sihat saya. Haji tu pula NGC Umrah, saya kenal dia. Jadi bila Haji ni selalu bosan, datang jumpa saya kata, dia ni tak boleh ni, aku kena buat sesuatu. Itu yang saya tarik, Kak Imah, kita ada calon ni. Jadi tu yang Alhamdulillah dah kahwin, dah selamat, dah bahagia. Jadi bila saya ada satu tarikan, tapi saya gunakan tarikan tu ke arah yang lebih bermanfaat. Jadi saya bantu mereka yang memerlukan kasih sayang, seorang wanita. Jadi saya pertemukan jodoh mereka. Walaupun saya tak bertemu jodoh pun tak apa, tak ada masalah. Sebab jiwa saya lebih kepada mendidik, membimbing dan meluahkan kasih sayang saya kepada anak-anak. Itu saya, sebab tak tahu jiwa keibuan saya ni terlalu menebal. Keibuan, kebapaan saya ni, saya tak tahu. Tengok budak-budak kecil kan, saya takut janganlah dia orang rosak macam aku, janganlah dia orang jahanam macam aku. Tu yang saya cuba, saya nak bantu, tak nak dia orang jadi macam tu. Saya terlalu deep watak seorang ibu dan bapa tu. Jadi sebab tu saya at this time saya tak nak memikirkan teman hidup. Saya nak fokuskan dengan kerja-kerja dakwah saya, kerja-kerja amal saya dan juga bisnes saya untuk saya build up impian saya, rumah perlindungan dan tahfiz saya. Jadi sejak kata bergaul dengan Manya ni sejak bila? Masa umur berapa tahun? When I was young. Daripada kecil lagi lah. Cuma masa kecil kita tak ada mak ayam. Kita tak jumpa mak ayam. Bila dah umur 18 tahun baru kita jumpa mak ayam, kawan-kawan. Jadi baru nampak dunia maknya. Dan tu yang kenal dengan dunia hormon. Masa kecil kita tak ada hormon. Kita cuma bergantung dengan teknik solekan je. Pantai-pantai kening, pakai baju-baju ketat, catwalk, tak adalah nak telan sana, nak operate sana, nak cucuk, tak ada. Bila kita dah meningkat usia, barulah
orang kata saluran-saluran untuk mencantikkan diri, melengkapkan diri sebagai seorang wanita. Habis kos untuk operation semua. Mostly dah almost more than 20,000 like that lah. Itu dulu punya cost. Sekarang ni more than 50. Pasalnya saya buat buntut, saya buat muka, saya buat hidung, saya buat dagu. Muka ni penuh. Habis dah kawan dengan Manya cantik-cantik, macam mana? Kita pun nak lawa juga, mana boleh kalah. Kan? Bila selalu macam tu lah, bila kita berkawan ni kadang-kadang itulah. Tapi saya tak salahkan kawan-kawan saya. Salah tu pada diri saya. Lillah Ta'ala salah pada diri saya. Saya tak suka salahkan orang sebab saya takut nanti bila saya salahkan orang, Allah tarik balik tau. Kekuatan hijrah saya ni, Allah tarik balik. Kau jangan nak salahkan orang. Ini salah kau. Disebabkan nyamuk kelambu dibakar. Tu saya tak nak. Sebab tu saya tak suka. Apa-apa pun diri sendiri. Jangan salahkan orang. Saya 8. Saya yang ke-8 sebab Yang macam ni. Yang bongsu. Ya. Ya. Berapa ni abang berapa? Bapa saya kahwin 4. Mak saya isteri yang keempat. Jadi adik-beradik TV tu, adik-beradik mak lain tu ada 3 orang. Jadi saya ni mak yang keempat. Jadi tu yang 5 orang. Jadi saya ni anak bongsu sekali lah. Abang saya ada dalam 3 orang. Jadi yang lain semua kakak-kakak lah. So kita, bagi saya bukan sebab adik-beradik, tapi ini terus terang saya cakap, ya lillah ta'ala lah, saya tak bohong. Saya ditakdirkan begini adalah salah satu ujian daripada Allah. Pasal apa saya cakap macam tu? Bayangkanlah, kita lahir lelaki dengan suara, dengan halkum tak ada, dengan lembut, memang tak ada siapa-siapa yang mold saya. Tak ada siapa-siapa yang pengaruh saya. Lahir-lahir terus lembut. Lepas tu banyaklah faktor-faktornya. Mungkin masa mengandung mak saya suka dengar lagu M. Kilau. Memang mak saya suka lagu M. Kilau. Tu saya buat lagi senam seni saya lagu M. Kilau. Selamat datang. Ada di antaranya yang cakap macam tu lah kan. Ini main, bukan the main factor. Faktor-faktor sampingan. Tapi bagi saya sebenarnya ujian dan anugerah daripada Allah. Bagaimana saya nak generate, bagaimana saya nak kawal nafsu-nafsi saya ini supaya ke arah yang memanfaatkan diri untuk semua lapisan masyarakat. Itu dia. Lembut tak salah. Kalau betul, kalau lembut ni salah, saya tak boleh dekat dengan budak-budak yang handsome-handsome, yang comel-comel. Mula-mula memang lah, cikgu, geli lah. Tapi bila diorang dekat dengan saya, senang. Lepas tu anak-anak yang comel-comel, yang handsome-handsome dengan rapat dengan saya, sampai orang kata, cikgu ni yang handsome, dia suka dengan cikgu. Saya tak pilih India ke, China ke, Afrika ke, sebab saya cikgu moral. Saya mengajar moral kat sekolah. Anak murid saya speaking berabuk dengan anak murid saya, budak-budak India. Diorang pun sayang saya. Saya tak pilih bulu. Bagi saya sama je. Sebab tu saya mengiktiraf diri saya sebagai seorang aktivis. Saya melatih diri saya menerima anak-anak walaupun daripada pelbagai budaya. Dan saya tidak orang kata cuba untuk merosakkan generasi baru walaupun saya lembut. Tapi saya buktikan dengan gerak kerja saya. Saya peramah, saya penyayang, saya tunjukkan teladan. Jadi tak adalah orang kata tohmahan. Daripada kelembutan tu orang mengata saya, dia jadi lain. Dia kata apa? I like you teacher, you very soft, you very friendly. Dia jadi lain. Dia tak ada kata, oh my god teacher, why you like octopus lah teacher? Why you so soft? Why you look transgender? No, tak ada. So, mak you kira suka lah dengan perubahannya sekarang? Alhamdulillah, mak saya adalah orang yang sangat-sangat bersyukur. Sebab bila saya dah berubah ni, dia rasa dah lepas dah satu bebanan dalam kepala dia. Kalau tak hari-hari duk mikirkan saya ni, stres dia. Sekarang ni dia dah tenang. Cuma saya ni banyak mengeksposkan dalam Facebook. Kadang-kadang ada juga kamu jaga pemakaian. Ni tak apa mak. Kadang saya balik, saya tunjuk, mak rambut ni PKP je. Kita dah planning ni nak potong rambut ni mak, nak nazar. Saya sebenarnya dah nazar nak cukur dekat Tanah Suci dengan Tuan Haji Zainal Arifin. Sebab tu saya simpan rambut saya panjang. Lepas tu saya dah planning dengan Al-Izzah, saya nak pergi ke sana. Sebab saya nak buat gimmick. Cikgu nak jadi maknya. Lepas tu tiba-tiba pergi ke umrah, saya cukur botak. Cikgu. Baru saya expose. Sebenarnya saya simpan rambut, bukan nak jadi maknya. Nak buat gimmick. Tapi bila tengok sekolah dah buka, jadi tak jadilah gimmick tu. Kalau ikutkan memang nak buat gimmick tu, dan memang kita dah set dengan Tuan Haji Zainal Arifin.
InsyaAllah pada tahun hadapan dengan Al-Izhar. Kali yang ketiga. Ya dah pergi dah, tu sebabnya kekal ni, kalau tak pergi susah. Dia kalau berubah ni kena pergi sana untuk dapatkan kekuatan tu. Tapi ada juga yang tu kan tak nak cakap lah siapa kan. Sebab nawaitu dia. Apa-apa pun nawaitu dia, kalau kata betul nak berubah, dia pergi umrah tu dengan satu niat yang jitu kerana Allah, dan dia berubah untuk mendapatkan cinta Allah. Bila dia niat yang begitu, bila Ta'ala saya selalu cakap dalam diri saya, cintaku hanya milikmu ya Allah, cintaku hanya milikmu ya Allah. Jangan kau bukakan pintu hatiku ini untuk mana-mana wanita ataupun lelaki. Cintaku hanya berkiblat kepadamu ya Allah. Ini yang saya selalu doa dalam tahajud saya. Sebab saya ni dah memang dibawa psychiatry, anxiety disorder. Saya takut bila saya ada orang yang ganggu hati saya kecewa, saya stres, saya takut nanti dia boleh membuatkan fokus saya hilang. Saya takut yang itu. Sebab saya nak kejar yang ini. Saya tak tahu lagi berapa tahun saya nak hidup, berapa lama lagi saya nak bernafas dekat bumi Allah ni. Sebab tu saya tak nak benda yang berkaitan soal hati ketepikan dulu. Saya nak fokus tentang perjuangan dalam dunia dakwah, kemasyarakatan saya, bisnes saya. Bila dah nampak rumah tu tersergam indah, Alhamdulillah. At that time kita tak tahulah apa yang bakal terjadi pada kehidupan saya. Tapi saya nak fokus rumah tu. Saya nak kejar yang itu. Sebab saya sendiri nak, macam mana saya cakap tadi lah, nak belajar agama, sampai buat rumah sendiri jadi rumah ngaji. Kita nak meroyan dalam masjid kan orang kata kita gila. Jadi lepas tu kita bersabar. Itulah. Iya. Banyak kan orang kata cikgu ni anti-Islam. Tak, saya tak anti-Islam. Saya tetap sebagai seorang Islam. Cuma kesilapan kecil ni akan jadikan sebagai modal kepada golongan yang liberal, dan dia akan memperjuangkan, mengatakan Islam ini ganas, Islam ini menolak, Islam ini penuh dengan kekejaman. Yang saya cuba try hard untuk membetulkan kembali ilmuwan agama ini, bahawasanya kita masih lagi ada alternatif untuk membimbing golongan LGBT dan mendekati mereka dengan penuh kasih dan sayang. Itulah dianya. Ya. Ini karakter saya lah. Jadi gila-gila. Tapi bukan gila macam dulu. Orang yang kenal saya